Bang, Ustaz Abid bang, kalau dia buat benda tu pun aku pun stres bang. Kalau dia buat benda tu aku pun kecewa bang. Sebab kita adalah antara orang-orang yang menyokong pembawakan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hudna iza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tamim bil khair wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, pertama dah selama-lamanya kita dapat berjumpa lagi dapat berjumpa lagi dalam live dalam live saya lah kan. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bawa satu tajuk berkenaan dengan pendakwah terkenal yang masyhur dengan bagi bantuan, bagi sumber makanan, tempat tinggal kepada golongan-golongan marhain, antara orang-orang yang duduk ke depan, antara orang-orang yang berada di hadapan, yang banyak membantu golongan-golongan yang memerlukan bantuan. Jadi apa yang saya nak bawakan hari ini, saya ambil daripada Siakap Keli punya blog. Abid Liu beri keterangan bantu siasatan kes gangguan seksual. Kita baca dulu Kuala Lumpur 19 Ogos. Yang ini daripada bernama pendakwah terkenal Abid Liu Ibrahim Liu atau lebih dikenali sebagai Ustaz Abid Liu hari ini dipanggil memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung kes gangguan seksual. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, siasatan kes itu akan diteruskan sehingga polis berpuas hati untuk merujuk kes kepada Jabatan Peguam Negara bagi nasihat dan arahan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Katanya dalam kenyataan hari ini, beliau meminta semua pihak supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan provokasi selain menyebar sebarang bahan yang boleh menjejaskan siasatan kes tersebut. Sementara itu, Ustaz Abid Liu ni ketika ditemui pemberita berkata beliau memberikan kerjasama sepenuhnya kepada pihak polis bagi membantu siasatan kes berkenaan. Ia satu fitnah yang sangat kejam dan melampaui. Tetapi saya redha dan menyerahkan siasatan sepenuhnya kepada pihak polis. Katanya, ni kata Ustaz Abid Terdahulu Ustaz Abid tiba di Bukit Aman pada 9 pagi tadi dan meninggalkan pekarangan Bukit Aman pada kira-kira 2 petang. Jadi Ustaz Abid ini, kes Ustaz Abid Liu ini disiasat mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan Kecil 1955 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Jadi apa yang saya nak sampaikan, kalau kata saya pun terkejut. Antara kita punya idola, antara kita punya orang yang kita sanjungi. Bukan kita sanjungi maksudnya kita taksub, tetapi bukan kita taksub dengan Ustaz Abid tapi kebaikan yang dibuat oleh Ustaz Abid ini banyak menyentuh hati-hati ramai orang, yang mana apa yang telah Ustaz Abid buat ni telah memberi inspirasi kepada, saya rasa, jutaan rakyat Malaysia yang buka mata, yang terus dan asbab Ustaz Abid ini juga banyak rakyat Malaysia buka mata dan menyebarkan terus kebaikan dengan membantu, dengan memberi makanan kepada ramai orang. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah, sama ada ia fitnah ataupun betul,
Tapi kalau tanya saya for sure saya akan cakap ini fitnah atas nama Ustaz Abid. Sebab apa? Bila kita dekat atas, tak mustahil orang akan menyandung kaki kita supaya kita jatuh. Dalam keadaan kita berlari, lari, tak mustahil kalau kita tengah berlari menuju ke puncak, ada kaki yang datang untuk menyandung dan kita jatuh. Dan mungkin itu juga yang terjadi pada Ustaz Abid Liu, pendakwah terkenal ataupun motivation yang terkenal, yang mana ramai orang dengki dengan dia. Pada mulanya Ustaz Abid ini diceritakan berkenaan dengan isu Palestin, yang mana terkait rapat dengan influencer yang terkenal iaitu Caprice. Ustaz Abid dan Caprice jadi isu sekejap dekat Palestin. Jadi dalam pada masa yang sama, sewaktu Ustaz Abid punya isu tengah naik, tengah kemuncak berkenaan dengan Ustaz Abid Liu di Palestin, dan isu juga bersama dengan Caprice, tak selesai lagi isu Palestin ni, timbul pula satu lagi isu berkenaan dengan Ustaz Abid buat gangguan seksual. Kita jadi pelik. Sebab apa? Dalam keadaan Ustaz Abid, kalau kata gangguan seksual, saya jadi persoalan. Kalau kata gangguan seksual, kenapa tak daripada dulu? Kenapa waktu Ustaz Abid punya isu tengah naik, waktu itu juga timbulnya kes berkenaan dengan gangguan seksual? Memang kita tak nafikan. Memang kita tak nafikan banyak pendakwah-pendakwah yang terkenal, PU yang saya tak nak sebutkan nama-nama mereka, banyak yang pendakwah-pendakwah terkenal, PU dan sebagainya, yang terlibat dengan masalah gangguan seksual yang sebelum-sebelum ni. Contoh PU siapa-siapa saja, PU Said dan sebagainya, yang terlibat dengan masalah-masalah gangguan seksual. Dan hari ini terjadi juga kepada seorang pendakwah terkenal yang kita rasa kita telah menginspirasi dan memotivasikan hati ni. Ini kata Syam Hitam ni kan, menginspirasi dan memotivasikan hati dan jiwa rakyat Merahin. Jadi saya nak perkongsian. Kita sekarang ni berada di akhir zaman. Terlalu banyak fitnah-fitnah yang berleluasa, yang mana orang-orang yang baik yang ke depan ini akan diberikan fitnah yang cukup-cukup. Dan orang yang salah, orang yang memfitnah, orang itulah yang akan dirasa betul. Jadi kita nak ambil pendapat berkenaan dengan kutipan ulama berkenaan dengan akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Maksudnya kutipan ulama yang patut kita ikut adalah ulama yang dibenci, yakni ulama yang dibenci oleh orang kafir, munafik, fasik, atau banyaknya terkena fitnah dan ragam versinya sering dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Jadi kawan-kawan, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kalau kita nak ikut ulama ataupun pendakwah, kita ikut ulama yang dibenci oleh orang kafir, yang dibenci oleh orang munafik, dan dibenci oleh orang fasik, dan terjadi banyaknya fitnah ke atas diri dia. Itu yang Imam Syafi'i kata apa? Kau ikut dia. Dalam satu teks Arab, dia kata apa? Su'ilal Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa na'rifu ahlal haqq fi zamanil fitan? Faqala ittabi' sihamal aduwi fahyaturshidka ilaihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana kami mengetahui pengikut kebenaran di zaman penuh fitnah? Dia tanya, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita nak mengikut siapa yang betul, siapa yang salah ni pada zaman fitnah ini? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menjawab apa? Ittabi' sihamal aduwi fahya turshiduka ilaihim. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ikutilah panah-panah musuh mengarah kepada siapa? Ikuti panah-panah musuh mengarah kepada siapa? Maka itu akan menujukimu kepada mereka. Maksudnya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, panah-panah musuh, panah-panah daripada orang kafir, panah-panah daripada orang fasik, panah-panah daripada orang munafik. Siapa yang paling banyak fitnah? Sekarang ni kita tengok antara banyak fitnah hanya adalah Ustaz Abid. Saya nak menyokong Ustaz Abid, tapi apa yang kita nampak ini adalah fitnah. Sebab mustahil
kita bukan nak cerita tak mustahil Ustaz Ebit. Kita tak menyatakan ataupun kita tidak menganggap yang Ustaz Ebit ni maksum. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Waimah mulut kita ni yang lancang bercakap ini, yang petah berkata-kata ini, mungkin kadang-kadang boleh jadi tergelincir. Nah, Ustaz Ebit bukan maksum. Bukan maksum. Nah, bukan maksum. Dan saya pun tidak menyebelahi dia ataupun terlalu taksub dengan dia, tidak. Tapi kita pandang dengan, mungkin kita terlalu pandang pada kebaikan dia. Nah, kalau kita nak kata yang kita perlu percaya dengan orang berjubah pun tak boleh juga. Nah, Abu Jahal pun berjubah juga. Nah, kita nak cakap kita kena percaya dengan orang berpakaian sunnah ini pun, zaman sekarang ni pun kita tak boleh percaya juga kadang-kadang, kan? Jadi kita serahkan sepenuhnya pada Allah Ta'ala, sama ada ia betul ataupun tidak. Sebenarnya isu ini telah jadi isu polis. Nah, kita cuma membahaskan di antara apa yang terjadi pada Ustaz Ebit Liu dan apa yang terjadi kepada apa yang terjadi kepada Ustaz Ebit Liu dengan kalam daripada ulama. Bukannya kita nak mentafsirkan apa yang dikatakan oleh ulama. Bukan kita ini orang yang hebat dalam menterjemahkan sesuatu ayat. Tidak. Tetapi kita boleh pandang daripada sudut pemikiran kita yang normal ini. Bang, Ustaz Ebit bang, kalau dia buat benda tu pun aku pun stres bang. Kalau dia buat benda tu aku pun kecewa bang. Sebab kita adalah antara orang-orang yang menyokong pembawaan dia. Kalau tanya saya percaya ke apa yang berlaku pada Ustaz Ebit Liu? For sure saya kata saya tak percaya. Kalau tanya saya percaya ke Ustaz Ebit Liu buat gangguan seksual? For sure saya kata saya tak percaya. Sebab saya antara orang yang meminati Ustaz Ebit. Tak payah cerita Ustaz Ebit Liu lah bang. Saya jumpa Ustaz tidur dekat Melaka, perasaan sayang dengan dia dah muncul. Tahu? Saya jumpa Ustaz tidur. Ada juga orang kata laki ni tapi apa yang kita nak sebutkan, kita menginspirasikan dia tau bang. Nah, kawan-kawan boleh tolong sharekan live saya. Kita menginspirasikan dia tau. Nah, tengok macam mana setiap negeri ada bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Ustaz Ebit Liu. Ada bantuan-bantuan yang disalurkan. Baik kau pergi dekat Negeri Sembilan, ada bantuan daripada Ustaz Ebit. Melaka, Johor, Negeri Sembilan, Seremban dan sebagainya. Semua ada bantuan daripada Ustaz Ebit ni. Tapi aku jadi stuck bila orang cakap saya tak nak, aku malas tau. Bila kita terlalu menyokong pembawaan Ustaz Ebit, nanti orang kata aku taksub. Bang, banyak bang, kita komen-komen sikit je kata apa, ini kata penjilat Ebit, taksub dengan Ustaz Ebit. Tapi kita bukan jilat dia, kita bukan taksub dengan dia. Kalau kita kata kita membela Ustaz Ebit pun, bukan maksudnya Ustaz Ebit kenal kita. Kita kenal Ustaz Ebit, Ustaz Ebit tak kenal kita pun. Tapi aku mengharapkan orang yang bawa fitnah, tak kisahlah yang sekarang ni tengah top, kalau dekat link Ustaz Firdaus Wong, aku tak apa nak kenal sangat. Yang aku tahu Ustaz Firdaus Wong ini antara pendakwah Chinese, mualaf, yang sering juga berdakwah juga. Tapi macam Ustaz Firdaus Wong, aku tak ada nampak pun apa kebaikan yang cuba dibuat. Bila dia tahu Ustaz Ebit Liu ni dalam gangguan seksual, ada buat gangguan seksual dan sebagainya, kita tengoklah bang, orang-orang yang tak pernah bagi bantuan ni yang muncul over ni. Nampak tak? PU tu lah, ini lah, ini lah. Sedangkan mereka-mereka yang duk cerita Ustaz Ebit seksual, gangguan seksual ni, mereka-mereka ni tak ada bagi apa-apa pun pada kita. Tak ada pernah bantu rakyat pun, tak ada pernah bantu golongan marhain pun. Kita nilai pada situ. Ada puak-puak bodoh ni menyokong. Saya tak nak sebutkan siapa mereka ni lah. Tapi ada puak-puak yang taksub dengan mereka-mereka ni. Saya tak nak sebutkan nama lah. Mereka ni tak ada buat apa pun. Mereka ni tak ada buat apa pun. Ustaz Ebit, berapa banyak bantuan yang dibagi. Nah, kita bukan nak cerita pasal berapa banyak bantuan dibagi, tapi kita nak ceritakan tentang manfaat yang umat Nabi Muhammad SAW ataupun manfaat yang orang Malaysia ni dapat. Baik Cina, India, Melayu, siapa-siapa saja yang dapat manfaat daripada Ustaz Ebit ni. Ramai tak? Ramai bang.
Ramai. Tapi bila ada satu golongan beberapa orang ustaz ni kata, wah Ustaz Abid buat gangguan seksual, wah Ustaz Abid buat gangguan seksual. Orang yang bercakap tu bang, tak ada bagi apa-apa pun bang. Tak pernah kau tengok pun dia bagi bantuan. Tak ada bang. Tak ada. Tapi ada juga puak-puak yang menyokong-menyokong mereka ni. Aku bukan nak cakap aku tak suka dengan Ustaz Abid Liu. Dia pun tak kenal aku. Aku bukan nak cakap yang aku menyokong apa yang Ustaz Abid. Bukan kita nak cerita yang Ustaz Abid ini seorang yang maksum. Ya, kita manusia kak. Kita manusia bang. Kita tak pernah lagi daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Memang kadang-kadang kita tergelincir. Memang kadang-kadang kita tergelincir. Aku tak pernah keluarkan kenyataan kata Ustaz Abid Liu tu maksum. Tak. Aku tak ada nak cakap Ustaz Abid Liu ni tak pernah lari daripada dosa. Tak ada. Kita manusia bang. Manusia ni apa? Kalau tak silap saya tu ada ayat tu kata apa tu? Al-insanu minal khata'i wa nisyan. Kalau tak silap saya. Kalau salah saya minta maaf. Manusia ini tak pernah lari daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Itu memang sifat manusia. Tapi saya pelik ada setengah-setengah manusia ni nampak satu kesalahan dia lupa 1000 kebaikan. Betul tak bang? Nampak satu kesalahan dia lupa 1000 kebaikan. Sepatutnya mereka ini kena menyokong Ustaz Abid. Kalau ada satu benda panah patih fitnah dekat atas diri dia, kita kena doakan dia. Bukan kita jadi batu api yang buat apa satu link group Telegram contohnya, buat satu link group dekat Twitter contohnya, kata Ustaz Abid begini gini. Yang buat macam tu tak ada apa jasa pun. Tak ada apa bantuan pun kau bagi. Siap buat link gini. Dalam link tu habis semua keburukan Ustaz Abid. Semua menyokong apa yang Ustaz Abid. Semua menghina Ustaz Abid dalam tu. Dalam ada orang bagi tahu, ada bagi link. Bagi link tu. Dalam tu semua menghina Ustaz Abid. Mereka ni yang duk menghina-hina ni yang sibuk. Aku nak cakap je bahasa Melaka sebenarnya. Yang menghina Ustaz Abid ni semua ni tak ada apa pun. Tak ada apa pun yang ni buat. Dia lebih nak menjadikan api, nak jadi batu. Nak jadi batu. Aku terus terang aku cakap, sama ada Ustaz Abid salah ataupun tidak, betul. Kita serahkan kepada siapa? Kepada pihak berkuasa. Kita pun tak nak mengambil kuasa daripada pihak penguasa. Kita pun tak nak meletakkan Ustaz Abid ni 100% betul ataupun 100% salah. Kita nak meletakkan itu. Kita serahkan. Kita ada perlembagaan. Kita menghormati perlembagaan negara. Kita ada penguat kuasa. Kita ada polis. Kita ada jabatan perhakiman. Kita ada mahkamah syariah, mahkamah tinggi. Kita ada. Kita menghormati. Kita bagi keputusan sepenuhnya. Kita bagi keputusan sepenuhnya kepada pihak yang berkuasa, yang sepatutnya meletakkan hukuman ini sama ada betul atau salah. Kita menghormati. Kita tidak berniat untuk mengambil alih, untuk meletakkan. Kita pun tidak berniat untuk mengatakan Ustaz Abid itu betul dan salah. Tak ada niat itu pun. Kita tak ada niat itu pun. Cuma kita pandang daripada sudut humanity, kemanusiaan. Aku bukan marah Ustaz Abid itu dikaitkan dengan gangguan seksual. Aku bukan marah. Sampai lagi isu ini kita kena berlapang dada dan menilai dengan mata hati dan pandangan mata. Betul bang. Maksudnya kita tidak mengatakan yang Ustaz Abid ini betul ataupun salah. Cuma bang, yang membuatkan saya jadi geram sebab apa? Ada beberapa golongan ni, ada beberapa puak ni yang tak pernah bagi manfaat kepada umat. Cuma bercakap di depan audiens, saya gini bagi talk. Aku pun boleh bagi talk, bagi 2 jam aku boleh bercakap. Tapi orang-orang yang tak ada bagi bantuan apa-apa pun, wallahu alam lah kebaikan orang ni kita tak tahu kan. Tapi yang kita lihat, dia lebih kepada memecah-mecahkan, lebih kepada menghasut-hasut supaya jangan percaya pada Ustaz Abid. Itu yang buat kita marah.
Sepatutnya kita mendoakan. Sepatutnya kita sama-sama buat solat hajat, supaya Ustaz Abid ini jauh daripada fitnah, jauh daripada fitnah yang ada pada dia lah. Fitnah yang ada pada dia. Ada kata siap ada video dan sebagainya. Aku ni tak tengok video tu tau. Tak ada siapa pun yang bagi link kat aku untuk aku tengok video tu. Dan kita pun tak boleh nak nilai video tu betul dia ke apa ke, sebab kita memang tak nampak video tu. Tapi kalau bang, sekarang musim teknologi bang. Musim teknologi bang. Orang lain yang buat ika-ika, kita edit muka dia tu jadi muka orang lain. Boleh juga, kan? Sekarang ni macam-macam layar. Layar hijau, layar biru, layar pink, semua ada layar. Ramai orang yang hebat-hebat yang hebat-hebat, yang boleh editkan muka ni, muka jadi muka ni, jadi muka ni, jadi muka ni. Jadi apa yang saya cuba nak sampaikan hari ini adalah, jangan jadi batu api. Bila kau nampak Ustaz Abid salah, tolong jangan jadi satu batu, batu api yang membakau lagi masalah ni, lagi buat satu link, buat satu grup, kata misal apa tu, dalam tu semua ban Ustaz Abid. Tak payah buat macam tu. Kalau serahkanlah pada yang berkuasa. Tak payahlah kau nak bertak hukum orang ni salah, yang ni dah betul. Orang ni tak sangka Ustaz Abid buat gangguan seksual. Tak payahlah kalau kayak macam tu. Tak payahlah. Siap nak buat satu link konon-konon, yang tak kisahlah link tu kat Telegram ke, siapa yang dengar terasa lantak engkau lah. Lantak kau lah kau nak buat link ke apa ke. Tapi tak payahlah kau nak mengatakan dia salah. Sebab salah ataupun tidak, belum dijatuhkan lagi. Belum dijatuhkan lagi. Belum dijatuhkan hukuman. Tak payah nak buat link, nak cakap oh dia ni Ustaz Abid salah, sini kan salah. Tak payahlah macam tu. Tak payah. Kau doakanlah dia. Kita ni semua bang, ada kesilapan memang kita buat. Kadang-kadang kita tergelincir. Ada perkara yang kita buat orang suka, ada benda yang kita buat. Macam saya juga, hari ni orang suka-suka dengan saya, orang masuk-masuk live saya. Besok tak mustahil orang ludah gitu punya muka. Tapi bila nampak satu kesalahan, kau jangan jadi api yang nak membakar lagi besar kesalahan tu. Serah pada pihak berkuasa je. Betul, serah pada pihak berkuasa je. Yang saya nak pointkan adalah beberapa golongan puak-puak ni yang rajin sangat buat satu link, contoh lah, buat satu link, masukkan kaum-kaum dia, dalam tu dia kata Ustaz Abid salah, tak sangka Ustaz Abid gini, baik daripada jubah aja bagi bantuan, tapi belakang gini. Tak payahlah macam tu. Kita tak tahu dia betul ke salah. Tak payahlah kita nak hukum yang dia tu salah terus. Kan? Kita sepatutnya kita doakan biar Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Biar Allah Ta'ala tak palitkan fitnah ke atas kita. Kita doakan yang kita ini besok dilindungi, dijauhkan fitnah. Doakan. Tak payah ada beberapa golongan yang tak tahu le cerdik je lah. Buat satu link. Aku cakap-cakap lepas tu dia kata benda masalahnya sekarang ni belum dijatuhkan bersalah. Poin aku itu. Jika benar sekalipun perkara ini sia-sia saja dan tidak menguntungkan diri kita, bahkan menjadi asbab penghalang menuju kepada Allah. Banyak lagi perkara amal taubat itu betul. Ini sekarang ni kita nak cari isu-isu. Yang apa yang kita nak sampaikan, kita bukan nak menyebut tepikan orang dia betul ke dia salah, tapi sekadar kita melihat dengan mata kita lah. Kenapa kita nak membesar-besarkan masalah ni? Yang aku nak ceritakan adalah benda belum dijatuhkan bersalah, belum dijatuhkan hukuman. Belum dia kata Ustaz Abid Liu sekian-sekian, Abid Liu bin Ibrahim Liu, anda telah dikatakan bersalah. Belum dibicarakan bang. Ustaz Abid baru bagi statement dekat Bukit Aman. Belum dikatakan Ustaz Abid bersalah. Belum. Itu yang aku nak beritahu. Belum dijatuhkan bersalah. Jadi tak payah nak jadi macam gila babi. Buat apa-apa link ke apa ke, kau nak kutuk Ustaz Abid dalam tu.
Nak kata Ustaz Abid gini tak sangka dia begini. Tak perlu benda-benda yang macam tu. Tak payah kau nak post kat status kau. Jangan percaya dengan orang pakai jubah gini. Oh tak sangka. Tak payah. Biarlah betul salah itu dijatuhkan sendiri oleh yang berhak menjatuhkan hukuman. Dia tak payah kau nak sibuk-sibuk nak cakap dia salah, tak sangka lah dia macam ini. Bertopengkan ini, bertopengkan setan. Tak perlu nak keluarkan ayat-ayat macam tu. Kena pandai bezakan itu Muhammad Aiman. Kena pandai bezakan tertuduh, dituduh dan disabit salah. Orang yang ditangkap pergi ke lokap, dia itu disyaki. Contoh, dia disyaki membawa dadah. Belum tentu dibawa dadah. Orang kampung dah cerita, anak dah jemah. Bukan nama sebenar, anak dah jemah ni kena tangkap, isyak dadah. Masuk kampung sebelah pula, kau tak tahu anak dak leman itu dibawa dadah gini. Orang tu baru disyaki. Belum dijatuhkan hukuman yang dia tu bawa dadah. Kena faham. Tak payah kita nak cakap. Contoh, masalah kes Ustaz Abid. Ustaz Abid Liu datang ke Bukit Aman bagi keterangan. Ustaz Abid datang bagi keterangan. Bukannya Ustaz Abid bersalah. Bahasa Melaka panggil apa? Hawau. Bukannya dia jatuhkan bersalah. Dia belum dijatuhkan bersalah lagi. Tahu tak? Tak payah kau nak keluar statement. Ada separuh-separuh ni keluarkan statement. Ustaz Abid gini. Ada yang keluar statement pula Ustaz Abid ditangkap. Apa benda kau? Itu pula ada jenis 2-3 wartawan ni. 2-3 media ni. Siap kau nak duduk perkarangan rumah Ustaz Abid. Bang, privasi orang bang. Tak payahlah kau nak sibuk-sibuk duduk depan rumah nak tengok Ustaz Abid keluar, dah kereta dia keluar. Benda ni. Tak payah nak macam tu. Kita menghormati penguat kuasa. Siap ada wartawan ni nak duduk depan rumah Ustaz Abid, nak tengok dia keluar pergi mana. Tak payah lah bau. Tak payah. Ustaz Abid dituduh Ustaz Abid disyaki buat gangguan seksual. Belum dikatakan bersalah. Ini kita tengok ni. Aku buka. Aku tak ada nak ini. Bukannya kata dia tu betul-betul dah bersalah. Tak payah kau ini kan otak kau. Ini ada yang kata dia bersalah lah gini. Ustaz Abid Ustaz Abid kata apa? Ini satu fitnah yang sangat jahat. Ustaz Abid kata apa? Ini satu fitnah yang sangat kejam dan melampau. Kata Ustaz Abid. Ada apa? Sementara apa? Para influencer di sebelah sana tu bagi hint tanpa henti. Beberapa influencer ni bagi hint tanpa henti. Minta mangsa tampil, tapi katanya tak cukup mangsa. Padahal dulu si Da'i Said tu bersusun je yang tampil bagi statement. Tak ada masalah pun mangsa ramai-ramai buat report. Bukan taksub tapi heran je sebab kenapa ganggu siasatan. Kenapa bagi hint tak ada kesudahan. At the end promosi NGO sendiri terpaling telus. Lagi satu, muncul influencer kata bacaan Abid Liu tak lahjah Arab. Dia bukan ustaz. Ni ada beberapa influencer dia kata apa? Dia bukan ustaz. Ini ada beberapa influencer yang dia bukan ustaz. Betul, kalau tengok Abid Liu pun dia ni bukan ustaz pun sebenarnya, tapi dia lebih kepada motivator. Lebih kepada motivator. Ini ada influencer kata apa? Dia bukan ustaz. Nak jadi ustaz wajib fasih berbahasa Arab. Dia kata influencer ni kata. Betul lah juga tu. Tapi Da'i Said sekarang dah mengajar Arab, dah makin maju dia. Apa sebenarnya? Apa pun kalau Abid Liu bersalah, dia wajar dikenakan tindakan. Tapi beberapa influencer ni janganlah menyemak. Followers korang pun tak sup dengan korang. Kalau baca komen influencer, separuh-separuh influencer ni, dia punya taksub macam apa je. Ustaz Abid pun dia ada juga dia punya fans yang menyokong dia.
Memang kita nampak pakaian Ustaz Abid ni memang ustaz dan sebagainya, tapi kau tak payahlah kau nak mention dia ni bukan ustaz. Memang kita tahu Ustaz Abid ini dia motivator. Berapa ramai yang dibagi bantuan. Kita ni bang, yang duk kutuk-kutuk Ustaz Abid Liu tu belum tentu boleh buat sebaik apa yang dibuat tau. Orang-orang influencer yang stupid tu, dia kutuk-kutuk Ustaz Abid dan sebagainya. Dia yang duk menyalak-menyalak tu belum tentu dia boleh buat macam mana kebaikan yang Allah Ta'ala bagi pada Ustaz Abid buat. Betul tak? Belum tentu dia boleh buat apa yang Ustaz Abid buat. Jadi tak payah nak menyalak-nyalak sangat. Yang buat statement macam tu tak sedar diri. Betul bang. Yang buat statement macam tu semua tak sedar diri. Semua tak sedar diri. Aku bukan marah. Ada orang cakap, kenapa nak tegang-tegang dia tengah aku? Kenapa nak tegang-tegang? Aku bukan tegang, tapi aku kesal. Orang belum dikatakan bersalah, jangan orang belum disabitkan dengan kesalahan. Bukan belum disabitkan, orang belum dijatuhkan hukuman salah. Tak payahlah bang kau nak cakap dia salah. Ada influencer pula tu, beberapa orang tu stupid pula tu. Ada beberapa influencer tu kata dia ni bukan ustaz, dia ni kesalahan gini. Time Ustaz Abid ni berapa ramai je yang buat statement? Ramai ke yang buat statement dia kena gangguan seksual? Aku tak tahulah yang siapa yang buat gangguan seksual tu. Tak tahu, wallahu a'lam lah. Aku pun tak berani nak cakap dia dibayar ke, ada orang suruh dia ke apa ke, tak tahulah aku. Kalau aku cakap Ustaz Abid tak buat, kau nak marah aku ke? Sebab apa? Belum dijatuhkan hukuman bang. Bila dah dijatuhkan hukuman, baru kita tahu siapa yang salah, siapa yang tidak. Sekarang ni, tadi baru baca artikel yang polis di rendah rumah Ustaz Abid Liu. Kesian rasa fikiran keadaan pasal anak isteri dia. Kalau penguat kuasa kalau kata aku lah, ni penguat kuasa polis ni, dia geledah rumah Ustaz Abid Liu, kita tak boleh salahkan, kita tak boleh menyalahkan penguat kuasa. Sebab dia dapat aduan. Bila dia dapat aduan, dia kena buat kerja bang. Kita tak boleh nak nyalahkan penguat kuasa. Ini cerita kita ni tak ada penguat kuasa ke apa ke, tidak. Cuma nak menyampaikan ada beberapa mulut-mulut ni. Zaki baca Yasin tu Khamis ni ke? Dah habis tadi bang baca Yasin. Kita tak menghalang apa yang penguat kuasa nak buat, polis nak buat. Memang itu kerja dia orang. Dia orang buat atas report. Dia orang terima report. Tapi kau percaya ke tak Zaki, UEL buat Ustaz Abid buat benda tu? Aku tak percaya. Aku tak percaya selagi mana belum dijatuhkan yang Ustaz Abid bersalah. Kalau andai kata dijatuhkan hukuman yang Ustaz Abid bersalah, aku akan fikir 2-3 kali juga. Sebab apa? Banyak fitnah yang berluas. Rasulullah SAW berdakwah, berapa banyak fitnah yang Nabi dapat. Apa lagi kita orang manusia biasa. Cuma bukan kita nak menyamakan Rasulullah dengan Ustaz Abid Liu, tapi kita nak menceritakan orang yang buat jalan dakwah ni akan banyak kritikan yang dia dapat. Engkau buat 1000 kebaikan, satu kesalahan yang kau buat, bukan main lagi orang duk maki, bukan main lagi orang duk mengata nah. Ustaz Abid is watching. Bagus, Ustaz Abid is watching. Tak ada, mustahil dia banyak kerja lagi dia nak buat daripada dia tengok muka aku ni. Tapi itu sampai masa bila dijatuhkan yang dia bersalah, waktu itu baru kita fikir, kita fikir balik. Tapi aku percaya yang Ustaz Abid tu difitnah. Aku percaya, aku nanti ada lah beruk-beruk ni kan, dia kata aku ni taksub. Aku ada lah Kang. Orang keluar statement, orang cakap Muhammad Zaki taksub gini. Aku bukan taksub. Rasulullah SAW pun pernah difitnah. Kononnya ahli sihir sebab membelah bulan. Nabi yang mau jalan dakwah tu dibaling tarik, difitnah sebagainya. Ini pula kita. Aku ulang lagi sekali apa yang Ustaz Abid buat, belum tentu kita boleh buat benda yang sama macam apa yang dia buat. Hati manusia ni bang, akhir zaman ni banyak yang busuk. Dia rasa diri dia betul, dia rasa dia lebih baik daripada orang lain, dia suka puji diri dia. Dia rasa
aku yang paling baik, engkau yang paling bodoh, engkau yang paling tak cerdik. Orang banyak macam tu orang zaman. Dia rasa dia lebih betul. Orang ni nampak dia buat baik, kita puji. Bila dia nampak dia buat jahat, kita kutuk. Bila betul aja kan kita puji, Ustaz Abid baik gini. Bila nampak kesalahan dia, kita kutuk. Macam tu lah. Memang manusia jenis macam tu. Aku bukan nak marah, aku geram aja. Aku nak letup aja. Masalahnya, aku cakap lagi sekali, aku bukan pentaksub ataupun penjilat Ustaz Abid Liu. Aku bukan. Aku cuma menentang mereka para influencer ataupun pendakwah-pendakwah yang terkenal ini, yang sama-sama satu kepala dengan influencer yang mengatakan Ustaz Abid bersalah. Aku cuba nak bagi tahu yang Ustaz Abid Liu belum dikatakan bersalah. Belum dikatakan bersalah, bang. Jadi engkau jangan nak pandai-pandai kata Ustaz Abid Liu ni buat gangguan seksual. Kau jangan nak ambil kerja mahkamah. Kau jangan nak ambil kerja hakim. Tak payah. Tak payah. Kita serahkan bulat-bulat kepada kita ada perlembagaan negara kita ada penguatkuasa kita. Ustaz Abid Liu pun pasang peguam, bukan dia tak pasang peguam. Nanti kita tengok, kita tahulah dia betul ke dia salah, nanti baru kita tahu. Kan? Jalan dakwah Ustaz Abid Liu punyalah banyak memberi kesan kebaikan, betul bang. Itu pun banyak yang busuk hati. Bila kita cakap lebih sikit, diorang kata kita tak masuk kaki jilat dengan asbab Ustaz Abid Liu. Sedekah ramai yang bukan Islam dapat tengok kebaikan Islam. Ramai yang buka mata. Yang paling kesal orang Islam. Kita pun butuh juga. Betul, Lana. Bagi aku personal, ini fitnah ki. Ustaz Azhar Idrus pun pernah difitnah sebagai gini. Dulu pun Ustaz Azhar pernah difitnah macam ni. Orang-orang yang buat jalan agama ni bang, macam-macam fitnah bang. Fitnah. Dia rasa kadang-kadang ada je orang fikir dak lelaki ni cakap-cakap macam ni taksub gini-gini. Lantak kau lah, kau nak cakap apa ke? Aku tak ini ke? Aku pentaksub ke? Aku penjilat ke? Kau punya suka lah. Apa yang aku nak sampaikan hari ini adalah Ustaz Abid belum dijatuhkan bersalah. Jadi tak payah nak menggeligat sangat perangai kau. Jangan nak mangkau sangat. Adapun kalau kau tak nak menyokong Ustaz Abid Liu tu, itu kau punya pasal. Kalau kau kata Ustaz Abid Liu bersalah ke, kau punya pasal. Tapi kau tak payah nak buka link Telegram ke apa benda ke, kau nak cakap yang Ustaz Abid Liu ni bersalah. Influencer yang bingai-bingai ni, kau tak payah kau nak muat naik kau punya statement Ustaz Abid Liu gini. Tak payah. Orang tu belum dijatuhkan hukuman bersalah. Jangan nak mangkau sangat perangai kau. Jangan nak tak payah nak geligat perangai. Orang-orang macam ni, macam mana nak cakap? Pergi terlokop lah orang nak cakap apa lagi. Betul, memang kita terlokop sama dia. Tapi cuma nak inilah aku mengharapkan aku punya video ni di-sharekan ramai-ramai dan sampai kepada telinga-telinga influencer yang bingai-bingai tu. Biar sampai. Kalau ada orang yang menyokong separuh-separuh influencer ni, kau request. Ada orang request. Tak payah nak ini. Aku bukan nak ini. Siapa ni nak BC ni? Siapa ni? Tak angkat. Assalamualaikum. 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 Ya. Ini itu pun aku tak tahu kenapa tu. Ustaz Abid Liu takkan buat semua tu. Biarkan yang kita teman penanggung kat sana nanti. Betul. Aku mengharapkan orang yang duduk fitnah-fitnah Ustaz Abid ni, kau tunggu azab daripada Allah Ta'ala. Biar pun dia bersalah. Biar yang sepatutnya pihak berkuasa yang menjalankan siasatan. Kita tak payah nak ambil kerja polis. Kita tak payah nak ambil kerja mahkamah. Kita tak payah nak jadi Tuhan, nak menghukum orang ni bersalah ataupun tidak. Kita cukup kita doakan yang Ustaz Abid Liu ni. Kalau kau kata Ustaz Abid Liu ni bersalah sekalipun, Ustaz Abid tadi dia hanya bagi keterangan. Ada ni puak-puak golongan-golongan yang tak apa nak cerdik, dia kata Ustaz Abid Liu kena tangkap. Dia kata Ustaz Abid Liu ketangkap. Ni apa ni? Siapa Muhammad Hafiz nak bisi, nak kita bisi dia.
Ha. Ustaz Abid terbaik memang, Ustaz Abid terbaik. Seram dunia sekarang ni, tiba-tiba timbul fitnah. Nabi Yusuf dan pun rela duduk di penjara sebab dunia luar penuh fitnah, penuh hasad dengki betul. Bro, betul bro, aku sokong ang. Terima kasih abang sokong sangat-sangat tu lagi. Betul bang. Kita ni bukan nak cerita kita tak taksub dengan Ustaz Abid Liu ke apa ke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini pun pening juga. Mungkin dia tertekan lah. Tertekan. Sorry lagi tertekan tadi. Tak apa, tertekan tak apa. Apa nak dikatakan. Macam tu. Nah, kita bukan kita nak menyokong. Bukan kita nak kata Ustaz Abid ini maksum. Tidak. Yang dituduh salah tu belum tentu dikatakan bersalah. Kertas siasatan baru buka. Dia belum disabitkan dengan kesalahan. Kita tak payah nak mandai-mandai. Nak katakan dia salah. Kita doakan dia. Besok kalau fitnah ke atas diri kita. Kita tak buat salah. Kita Ustaz Abid kesian tau. Penat tau dia tau. Dia buat dakwah. Dia itu, dia ini. Banyak benda yang dibuat tau. Dia apa? Bagi bantuan kat Palestin dan sebagainya. Lepas tu isu pula Palestin. Lepas tu tak habis lagi kuarantin. Timbul pula isu seksual. Kalau dalam perjuangan dakwah tak ada rintangan, halangan, itu kan dakwah namanya. Orang buat dakwah memang akan banyak kaki yang nak menyadung kaki. Faham tak kaki nak menyadung kaki? Kaki nak menyadung kaki. Orang tengah berlari, disadung. Jatuh. Bila orang tu jatuh? Dia duduk cerita lah. Ini sepak batu. Ini, ni. Jalan tak pakai slipper lah ni jatuh. Orang tu belum ceritakan lagi sebab dia jatuh kenapa. Kita doakan Ustaz Abid Liu. Tu aku macam cerita juga dah. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu dia bagi bantuan, semua orang cakap terima kasih. Suka dapat bantuan. Bila PKP ni tak ada bantuan, mula nak bagi. Kerajaan gagal. Contoh. Waktu suka, bila nampak salah, menggelitat. Bila nampak salah tu menggelitat perangai. Berjoget-joget nampak salah nak cari salah orang. Gini. Bukan main statement. Kemain kau. Jahat mulut. Betul murah neraka zaman sekarang ni. Betul macam-macam fitnah akhir zaman sekarang ni. Kan geng, betul bang. Nur Izham. Depa tak dapat tu yang marah. Betul lah. Dia orang ni. Aku malah ni. Sab kok luk kita tenang. Itulah tanya sok kok ni. Assalamualaikum lagi. Salam Kak Su. Zaki minta izin ambil video live kau ni bila dah habis kang. Boleh Ali Roslan. Tak ada masalah. Nah, yang mana baik kita ambil. Itulah tu. Tak payah nak menggelibai sangat. Kita doa je. Supaya Ustaz Abid tu. Kalau orang yang baik. Ni aku cerita lah. Kalau orang yang hati dia baik. Bila dia nampak satu orang ini buat kesalahan. Apa yang dia buat? Kalau orang ni baik lah. Kalau hati dia ni bersih. Bila dia nampak. Atau dia nampak orang ni kena tangkap ke apa dan sebagainya. Dia akan mendoakan. Dia doa kata apa? Ya Allah. Kau tunjukkanlah yang benar itu benar. Yang salah itu salah. Ya Allah. Kalau betul dia salah. Ya Allah. Kau jadikanlah sebab kesalahan dia ni. Ya Allah. Biar dia lebih takut dengan kau. Lebih dekat dengan kau. Sekiranya ya Allah. Kalau dia betul ya Allah. Kau lindungi dia ya Allah. Sepatutnya didoakan macam tu. Bukan kau jadi batu api. Kita ni, apa kata Ustaz Rimba tu? Sabar lagi, isu ni kita kena lepas dada. Dan menilai dengan mata hati, dapat dengan mati. Betul, kita menilai. Kebanyakan, betul kata Ahmad Rahman Said. Kebanyakan Islam yang dihancurkan Islam. Kita bertelagah sesama kita. Orang Islam bertelagah sesama orang Islam. Orang-orang bukan Islam tepuk tangan bang. Tengok, bergaduh. Bukan kita nak cerita, kita sanjung now Ustaz Abid Liu tu. Tapi kita tengok. Berapa banyak juga pendakwah seperti Ustaz Abid Liu ni yang telah bagi hidayah kepada orang-orang yang bukan Islam untuk memeluk Islam. Kita ni yang duk kutuk-kutuk dia tu, berapa ramai kita masukkan orang-orang bukan Islam ke dalam Islam? Ada? Tak ada. Ada tak kita ni duk pergi bagi bakul makan, sewa 8 tan lori, duk bagi ubat dekat Palestin,
bawa makanan, beras bagi orang tu. Tak ada pun kita buat benda tu. Hari tu ada ternampak grup di FB, grup tu memang ramai yang membenci Ustaz Abid Liu. Sehingga ada yang menuduh Ustaz Abid Liu ditaja di bawah Freemason. Na'udzubillah, duit yang dia salur tu semua dari Freemason. Sehingga ada yang mengatakan dia dajjal kecil. Ini pun saya ada baca juga sebab dia boleh bagi macam-macam sampai ada yang puja dia. Bila baca komen satu-satu kat grup tu, dia terbakar hati. Betul bang, ada yang kata Ustaz Abid tu dajjal kecil. Kau ni apa benda bodoh sangat ni? Kalau kau tak boleh buat kebaikan, kau jangan menghina orang buat kebaikan. Kalau tak suka, diam-diam je lah tenok. Salam, aku tegur ni, kenapa gunakan gambar-gambar Wali Songo tapi nya butuhkan aku. Balik dia cakap aku tak reti bezakan gambar Wali dengan gambar kartun. Kita ni kalau berdebat dengan orang-orang, lantak ah. Sekarang ni aku cerita Ustaz Abid ni. Jangan jadi, betul tu. Boleh berikan link FB atau Facebook. Ada banyak link tau orang-orang yang kutuk Ustaz Abid ni. Aku geram tau tak. Nah, nanti aku mengharapkan video aku ni sampai dekat petasut-petasut beberapa influencer. Depa nak apa sebenarnya? Aku cakap Ustaz Abid, ini aku cakap pelan-pelan Ustaz Abid belum dijatuhkan hukuman bersalah. Sekali lagi, Ustaz Abid belum dijatuhkan hukuman bersalah di atas kes gangguan seksual. Belum dijatuhkan hukuman bersalah dan Ustaz Abid baru datang ke Bukit Aman dan bagi statement di Bukit Aman. Dan Ustaz Abid meninggalkan pekarangan Bukit Aman pada 2 petang tadi dan Ustaz Abid tidak digali, tidak ditangkap. Jadi jangan menyebar fitnah. Kau nak kata dia dajjal, orang yang kata dia dajjal, engkau lah dajjal. Kita sebar share live ni supaya sampai matlamatnya. Betul, aku buat video ni, aku buat live bukan suka-suka tau. Aku buat live macam tadi aku buat baca sekarang ni aku buat live. Aku akan buat live macam ni bila aku ada bawa satu isu. Sekarang ni aku bawa isu tentang Ustaz Abid. Aku mengharapkan video aku yang tak seberapa ni sampai kepada telinga-telinga orang-orang yang tak berapa nak cerdik tu. Tak menang berdebat dengan orang Melayu pure ke? Tak menang berdebat dengan orang-orang Melayu pure ke? Dari depa lah dajjal, mak dajjal ayah dajjal lah. Alhamdulillah lah. Dia kata Ustaz Abid dajjal, dia kata Ustaz Abid bersalah begini. Siap buat link. Orang Jawa kata apa? Mak kau hijau. Ustaz Abid ni baru beri statement je. Bukan je dia turun bersalah. Lah apa. Betul mat. Ustaz Abid belum dijatuhkan bersalah. Dia baru bagi statement. Kau tak payah nak menggelabah babi. Kau nak cakap dia bersalah. Aku tolong sebarkan video ni lagi. Boleh Ali Roslan, tak ada masalah. Zaman fitnah, sedih para ulama' di fitnah. Nah, kita tidak mengatakan yang Ustaz Abid tu ulama', waliullah, ustaz. Kita mengatakan yang Ustaz Abid ini maksum. Cuma aku mengharapkan apa sahaja tindakan yang diambil oleh penguat kuasa, anggota-anggota polis dan sebagainya, biar kita bagi peluang mereka yang menjalankan kerja. Kita tak payah nak jadi menghakim yang nak melampau-lampau, yang nak kata dia bersalah, dia dajjal. Benda ni aku tak faham lah orang-orang macam ni. Belajar je tinggi-tinggi lah. Tak kira lah kau ustaz yang tak kenal ke apa. Nah? Bang, siapa pun bang. Sama ada orang tu kita suka ataupun tidak. Sama ada kita suka orang tu ataupun tidak. Kalau dia itu dikata disabitkan dengan kesalahan, kita tak payah nak jadi Dato' Api. Anda kata besok lusa tiba-tiba Kepris pula, contoh dijatuhkan hukuman mencabul, contoh. Kita tak payah nak jadi batu api bang, nak kata yang dia tu dah buat. Siapa-siapa pun. Aku ni cakap ni bukan nak tuju pada Ustaz Abid sahaja seorang. Siapa-siapa sahaja, orang tu suka ke, orang tu yang tak suka ke, kalau dia disabitkan dengan kesalahan dan dia tu disabitkan dengan kesalahan yang menyebabkan boleh ditangkap, boleh dipenjara dan sebagainya. Kalau mahkamah belum menjatuhkan yang dia itu bersalah, jangan kita pandai-pandai menjadi orang yang nak menghukum dia bersalah. Tak payah. Orang-orang macam ni boleh dicukkan PhD lagi, itulah.
Apa tu? PhD. Hasad dengki. Macam tu lah hasad dengki. Aku ni jarang aku nak marah-marah macam ni tau. Selalu ni sebelum-sebelum ni kalau aku buat isu apa-apa, aku relax. Tapi kalau dah melibatkan, kau panggil orang Dajjal, kau buat satu link group, lepas tu kau kutuk orang tu, kau cakap orang ni Dajjal, kau cakap orang ni gini. Aku tak setuju bang. Aku mengharapkan video aku ni sampai dekat telinga mereka-mereka kat grup-grup Facebook sebelah tu. Kalau ada orang-orang yang nak menindas Ustaz Ebit, yang kata Ustaz Ebit gini-gini, kau masuk request dalam kan. Biar aku fitnah akhir zaman terhadap golongan. Kita nak tanya satu je lah. Ustaz Ebit sudah dipenjara ke belum? Belum tak? Belum kan? Mahkamah pun belum naik lagi kan? Zulkarnain Talib. Siapa ni? Dekat dunia ni banyak orang baik. Tapi jika tidak menemui, jadilah salah satunya buat orang-orang yang fitnah Ustaz Ebit. Sanggup depa no? Betul. Siap. Kat grup Facebook sebelah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya bang. Syekh. Ya bang. Sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Saya daripada Kota Tinggi Johor. Daripada mana bang? Kota Tinggi. Oh, Kelantan. Johor. Dengar tak? Okey, boleh bang. Apa yang nak disampaikan tu bang? Itulah, dengar apa tajuk pun macam best kan? Macam seronok lah. Saya salah seorang imam. Saya seorang imam kat sini. Dan saya pendakwah juga. Saya selalu pernah menjemput Ustaz Abilio lah. Pernah duduk berbual dengan dia. Buat sikit bang, cakap. Pernah bercakap dengan dia lah. Ustaz Abilio ni pernah jumpa lah. Pernah jemput untuk satu majlis ceramah lah. Dan saya rasa macam sedih lah bila dengar macam-macam fitnah yang ditimpa oleh Ustaz Abilio lah. Rasa macam orang yang bercakap ni tak takut dengan fitnah yang diorang lontarkan kan. Tak takut. Diorang tahu nak hentam. Dia undang-undang yang menentukan. Dia baru bagi statement, belum lagi dia tadi bersalah. Betul Betul. Rasa macam sedih lah. Orang ulama banyak dibenci, banyak difitnah zaman sekarang ni. Betul. Dan banyak bantu. Saya pernah bersemuka dengan dia, saya pernah berbual dengan dia. Banyak bagi nasihat. Dan kita dalam bidang yang sama. Jadi rasa macam terkilan lah apa yang berlaku ni. Rasa terkilan. Sedih lah. Itu lah. bang. Nama bang tadi siapa bang? Naim. Bang Naim. Saya nak menyokong Ustaz Ebit. Biar undang-undang yang menentukan. Yang saya marah hari ni bang. Ada kumpulan-kumpulan yang saya nak cakap bahasa orang Melaka kasar sangat bang. Tapi kumpulan-kumpulan yang bebal ni bang. Siap buat satu grup link dekat Facebook, buat dekat Telegram dan sebagainya. Kata Ustaz Ebit Dajjal dan sebagainya. Bagi undang-undang yang menentukan. Ya betul. Tak payah. Kita sepatutnya bang, kalau hati dia orang tu baik, bila dia tahu ada Ustaz Ebit ni bersalah ataupun tidak dan sebagainya, sepatutnya dia buat apa bang? Sepatutnya dia berdoakan. Betul, doa yang terbaik. Betul. Orang-orang yang bercakap tu bang, tak ada kebaikan pun yang dia bagi, tak ada kebaikan pun yang dia buat. Ya, betul. Ustaz beliau baru kehilangan ayah dia, kan? Kesian Ustaz Ebit. Bang, ada orang cakap muka abang macam utusan rimba bang. Allahu Akbar. Ya ke? Adalah. Saja je nak sembang-sembang. Dan syok-syok dengar kan. Boleh. Kita bagi pendapat kita bang. Itulah. Ya, betul. Bagi pendapat kita yang tak, kita ni pun kalau kita cakap hari ni pun bukan maksudnya kita ni cerdik. Bukan maksudnya kita ni pandai. Tidak. Cuma kita pandang sesuatu itu jangan kita pandang dengan nafsu. Kita pandang dengan hati kita. Ya, betul. Setuju. Kalau pandang dengan nafsu bang, semua orang kita maki bang. Semua orang kita kata tak betul. Kita seorang aja betul. Tapi kita pandang dengan hati. Yang pernah tak pernah buat silap. Betul. Wattaqu wahal alakum tuflihun, kata Allah. Kan?
engkau bertakwa pada aku, engkau akan berjaya. Tapi kebanyakan manusia ni lari daripada sempang Allah. Hari-hari baca Fatihah, Siratal Mustaqim, tunjukkan jalan yang benar. Tapi masing-masing dah. Utusan rimba di sini Esok. sama handsome dengan abang ni. Ini utusan rimba ada. Alhamdulillah. Ustaz Rimba memang nak sangat berbual dengan dia. Kan? Saya Nanti seorang insya-Allah. saya seorang pendakwah dan saya seorang imam kat sini. Jadi rasa macam terkilan lah dengan apa yang berlaku. Kan? Rasa sedih. Saya tengok awak ni masa dengan Nio itu hari kan. Tengok si Zaki ni ilmu dia tinggi ni. Tak ada bang, jangan cakap macam tu. Ya. Kita sama-sama belajar. Saya punya hashtag bang, berani kerana benar. Betul, saya setuju. Berani kerana benar. Kalau betul. macam apa yang kita cakap, kita tidak membela 100% Ustaz Abid. Dan kita tidak mengatakan yang Ustaz Abid ni betul sepenuhnya. Tidak. Cuma kita perlu menghormati undang-undang negara kita. Bila benda ini dah dilibatkan dengan kes polis, kita sepatutnya meletakkan sepenuhnya kepada undang-undang negara kita. Biarlah negara kita sendiri yang menghukum ni. Yang menentukan. Yang menentukan. Yang mahkamah menentukan. Kita hanya mampu berdoa yang terbaik saja. Kita doa yang terbaik. Doa sama-sama, betul? Betul. Banyak permohonan dia. Tak semua orang boleh buat apa yang dia buat. Betul. Menteri pun tak boleh buat apa. Yang di-Pertuan Agong, laporan polis diperlukan. Apa nanti kita akan, saya insya-Allah bang, saya akan bawa apa-apa isu berkenaan dengan politik, berkenaan dengan apa sahaja perkara yang kita rasa perlu untuk kita suarakan, kita akan suarakan. Siapa lagi bang yang nak menyuarakan hak marhain kita bang? Siapa lagi nak suarakan benda-benda yang betul selain daripada kita? Kita orang Islam, orang Melayu kena tegakkan semua. Betul. Zaki sihat Alhamdulillah. Sihat Alhamdulillah. Sihat. Dah lama dah nak bercakap tapi tak ada kesempatan dengar. Alhamdulillah sekarang ni Allah Taala dah jumpa kita. Alhamdulillah. Abang doa dengan saya memang. InsyaAllah sama-sama kita mendoakan sama-sama Islam tu bagus. InsyaAllah. Ada apa-apa nasihat bang yang abang nak bagi sebelum kita bisi sahabat-sahabat lain ke? Nasihat sajalah. Sebelum bercakap tu, sebelum memfitnah tu, berfikir panjang dulu. Kan? Ingat Allah banyak-banyak. Dan ingat apa yang Nabi tinggalkan kepada kita. Itu penting. Nabi Muhammad tu, Nabi kita. Kan? Dia sayang umat dia. Macam Ustaz Biro cakap, Allah sayang kita. Nabi pun sayang kita. Nabi sedih tengok apa yang berlaku sekarang. Kalau dia hidup Zaki, nangis dia tengok umat dia. Kita ni lah. Memfitnah sesama kita. Orang yang bukan Islam tengok pun dia ketawa. Ini kau orang Islam fitnah orang yang bukan Islam pun susah kita tengok nak fitnah sama dia. Tapi orang Islam kita yang fitnah sama kita. Banyak kes yang berlaku. Ustaz difitnah, orang ulama dibenci. Namanya dunia akhir zaman. Kan? Kita sama-sama doakanlah mudah-mudahan Ustaz beliau dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah. Zaki Baik bang. InsyaAllah. Ada masa kita jumpa lagi ya. Amin. Saya doakan Zaki mudah-mudahan Zaki dipermudahkan segala urusan Zaki. Amin. Amin bang. Salam dengan Ustaz apa utusan rimba tu. Dia lagi utusan rimba naik. Ya baik. Ni salam dengan dia. Okay. Baik. Okay. Baik bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang tadi Imam kita kata, Rasulullah kalau hidup sedih dia, kita orang Islam berpecah-pecah, kita orang Islam berpuak-puak, yang duk mengutuk, yang duk menghina dia bukan orang awam, di antara ustaz-ustaz juga, banyak di antara ustaz-ustaz juga yang duk mengutuk Ustaz Abid Liu ni, di antara ustaz-ustaz juga ni yang duduk dalam link Facebook sebelah ni. Yang tu ustaz-ustaz ni juga yang duk menyebarkan. Di antara orang agama ni juga yang kata dia ni dajjal kecil dan sebagainya. Saya tak nak menyebut. Dia orang-orang macam ini ni. Kalau orang awam ni kita tak ada masalah sangat. Orang-orang yang belajar agama ni. Duk kata Ustaz Abid gini. Cerdik no ke kau?
Sepatutnya bila engkau belajar agama, bila engkau seorang pendakwah, bila engkau tengok sahabat sama-sama agama dengan engkau, sahabat yang sama-sama berjuang dengan engkau, yang membawa dakwah Islam ini, sepatutnya engkau mendoakan dia. Kalau engkau berceramah, kau pandai kau cakap dengan orang. Nah, kita kena mendoakan dia. Bila kita jangan berdendam dengan orang. Pandai orang-orang ni berceramah. Pandai ni. Tapi bila orang yang kau tak suka, dituduh. Pandai pula engkau. Ya Allah. Lagi itu kau janji belanja surat Al-Fatihah. Tak ada pun. InsyaAllah, Mas Sabri. Saya terlupa agak. Sepatutnya, yang duduk buat link, yang duduk dalam link tu, pendakwa-pendakwa. Sepatutnya pendakwah ini menunjukkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Bukannya engkau menjadi batu api. Yang duk kata ini salah, ini tak betul, ini tak betul. Bukan itu. Sepatutnya jangan macam tu. Ramai sekarang ni yang nak ganti tempat Allah Ta'ala. Betul. Nak menghukum tak payah macam tu. Sekarang ni kena bagi masuk link, bagi sepatah dua kata. Baru lengkap Zaki, adik-beradik. Saya Sarimba blood brother. Orang yang terus menghukum ni bukannya bodoh, tapi mereka kurang pandai. Betul ku cepat. Aku tahulah apa yang didengki sangat dengan Ustaz Abid Liu ni. Tak ada pun dia kacau orang. Buat baik pun kena turun macam-macam. Betul Ali Roslan. Orang tuduh macam-macam, orang hina macam-macam. Yang buat aku marah, orang yang duk bercakap ni antara orang yang belajar agama. Orang yang duk fitnah dia ni, orang yang mengatakan dia bersalah ni, orang yang belajar agama. Pendakwah-pendakwah juga. Satu-satu barisan dengan Ustaz Abid juga. Sepatutnya bila sahabat engkau yang sama-sama berdakwah dengan engkau, bila kawan engkau tu disabitkan dengan kesalahan, patutnya engkau ni kena mendoakan dia. Bukannya engkau menambah batu api dekat dalam diri dia. Ni ada Ustaz Kemal. Saya dengar pula. Bukannya engkau nambah batu api. Ya? Tak payah nak buat poyo-poyo. Cakap-cakap baik, tak payah. Assalamualaikum. Assalam. Apa khabar Zaki? Baik, Alhamdulillah. Lepas dah vaksin macam mana? Mencungap sikit le nafas ni. Ada sakit-sakit demam ke apa? Demam tak ada. Jadi ini, jadinya sebelum kita nak itulah apa yang Zaki cakap tadi tu betul. Tapi kita nak tujuan kita request ni untuk kita nak perjelaskan tentang daripada segi Islam. Bagaimana pendapat para ulama yang mengatakan ribah ataupun ribah-ribah yang dibolehkan itu ada beberapa perkara. Sehingga kadang-kadang kan memang kita tak cakap pasal Abid Liu, tapi kita cerita secara umum lah. Kadang-kadang ada sekarang ni dekat Malaysia ni ada tokoh-tokoh yang memang mereka ni dia melakukan kejahatan seksual. Banyak di antara tokoh-tokoh agama yang mana kesalahan itu bila dilakukan boleh disebutkan kesalahan itu. Boleh dipernyatakan kesalahan itu. Tak semuanya salah. Sebab kadang-kadang kita bukan berada di tempat mangsa. Ada mangsa-mangsa ataupun ibu mangsa. Ni jelas tak? Saya cakap ni macam mati-mati je. Lag. Okey tak? Putus Lag. Hello? Okey. Okey. Tadi sampai mana? Kita tak berada di tempat mangsa. Kita tak berada di tempat mangsa. Kadang-kadang ada mangsa-mangsa yang dia tak berpuas hati, jadi dia terpaksa melaporkan. Dan perbuatan melaporkan itu, kalau daripada segi agama, tidaklah menjadi satu kesalahan.
Sebab itu kadang-kadang kita nak kena tawazun. Dalam sesuatu isu, kita nak kena tawazun, nak kena berimbang. Kita tak boleh nak terlalu menyebelahkan, tak boleh terlalu nak mengiyakan, dan kita tidak boleh terlalu nak menyalahkan juga. Sebab itu, kita nak tahu juga macam mana penjelasan daripada para ulama. Jadi, saya nak bacakan sedikit tentang perbezaan antara ribah yang tercela dan ribah yang dibolehkan di dalam agama. Sebab kadang-kadang kan, contoh dalam isu barang kita dicuri misalnya. Kita tahu barang kita dicuri oleh kawan kita. Jadi kita tak boleh merahsiakan. Kalau kita rahsiakan nanti, orang lain akan orang lain pula yang akan menjadi mangsanya. Sebab itu kita kadang-kadang kena bagi tahu, ada benda yang boleh kita bagi tahu dan ada benda yang tidak boleh kita bagi tahu. Adapun daripada segi soal Abid Liu, memang kalau saya peribadi pun tak setuju bila dibuat video, kemudian kita tak tahu sama ada wajah itu betul ke wajah dia ataupun tidak, dalam keadaan tak menutup aurat. Kan ada video yang tular kan. Tapi kita pun tak boleh nak menafikan adanya sexual grooming ini. Memang banyak sangat berlaku. Sebab saya sendiri daripada kalangan ustaz-ustaz atau asatizah, ada kawan-kawan kita yang mengaji dekat luar negara yang banyak kali melakukan zina. Banyak kali. Dan ini kadang-kadang kita memang kena bagi tahu supaya masyarakat selamat. Sebab kadang-kadang kita bagi tahu bukan semua ustaz yang dalam mulut dia keluar ayat Quran, ayat hadis, dia adalah ustaz yang sebenar. Sebab itulah dalam pemilihan kita nak mencari guru, kita kena cari orang yang betul-betul ada hubungan dengan Nabi dan orang soleh. Sebab itu dalam kita membaca tahiyat, kita selalu membaca Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Jadi hubungan dengan Nabi dan hubungan dengan orang soleh, dalam kita nak mencari guru, mestilah ada kriteria guru tersebut. Hubungan dengan Nabi dan hubungan orang soleh. Sebab kalau kita cakap ilmu, Iblis dia berdebat dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam. Iblis paling berilmu sekali. Dan berapa banyak sekarang orang yang berilmu tapi dia tak ada hubungan dengan hubungan nubuah dengan Nabi SAW. Begitu dia. Itu kadang-kadang perkara ni diungkapkan, tak kira lah siapa pun tokohnya. Baru-baru ni ada satu Hello? Lain tu gambar. putus Terus. sampai mana Iblis lagi berilmu. Iblis lagi berilmu. Sekarang ini isu agamawan yang terlibat dengan seksual terlalu banyak. Dan baru-baru ini pun ada beberapa tokoh yang memiliki madrasah pun terlibat dengan gangguan seksual. Jadinya bukan kata pentaksub lah, pengikut bagi guru tersebut dia mesti menafikan. Kemudian yang menjadi mangsa mesti membantah. Jadi ada dua keadaan di situ. Jadi kita sebagai penyaksi, kita kena tawazun, kita kena berimbang. Kita sebab itu macam Zaki cakap tadi tu betul sangat. Iaitu kes masih lagi dalam penyiasatan. Cuma jangan terlalu menyalahkan orang-orang yang ingin mendatangkan bukti, sebab tak semua kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, bukti yang mereka nyatakan itu adalah merupakan kesalahan daripada segi agama. Sebab macam saya cakap awal tadi, ada aib yang boleh disebarkan, ada aib yang boleh ada aib yang mesti disorokkan. Aib yang disorokkan, ada aib yang perlu disebarkan. Yang disebarkan ini yang melibatkan dengan orang lain. Begitu dia. Jadinya saya nak mengajak kita semua ni lebih bersikap amanah daripada kita nak mengulas
sesuatu perkara sehingga kita tak terlalu cenderung pada mana-mana pihak. Sebab kalau kita cenderung mana-mana pihak, berarti kita ni belumlah orang yang berimbang lagi, kita belum tawazun lagi. Sebab kita berarti kalau kita dah berpihak pada yang sana, berarti kita dah menyalahkan yang mendatangkan bukti. Sementara isu ni masih lagi dalam siasatan. Jadi saya sebutkan, banyak sekali yang berlaku, tokoh-tokoh agama yang melakukan sexual grooming ni banyak sangat. Sebab apa tadi? Sebab macam saya cakap tadi, memang insan itu macam mana yang hadis yang selalu adinda saya sebutkan, al-insan la yakhlu anil khata' wa nisyan, manusia itu tak lepas daripada salah dan dosa. Tetapi itu bila berkaitan dengan pribadi lain. Kalau berkaitan dengan orang lain, maka itu yang perlu kita fahami yang pertama. Jadi sampai sini faham tak? Faham. Cuma macam saya tidak tapi sebelumnya yang bawah ni saya punya abang kandung saya. Saya nombor 4, yang ini nombor 3. Itu yang muka saya lebih handsome sikit daripada dia. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah kita maksudnya bukan kita ini taksub ataupun penjilat kepada Ustaz Abid. Bahkan Ustaz Abid tak kenal kita pun. Nah, kita je yang beria. Nah, tapi yang membuatkan kita ni agak kesal apabila sekarang ini masih lagi dalam siasatan polis. Dan Ustaz Abid Liu tadi baru bagi keterangan di Bukit Aman. Jadi apakah kira salahnya kita ini win-win situation bila masalah ini dah melibatkan polis? Biar polis menjalankan siasatan. Yang saya kesal dan marah, ada puak-puak yang pendakwah juga yang buat satu link di Telegram, buat satu link di Facebook, privacy, dan mengatakan Ustaz Abid dajal kecil dan sebagainya. Kalau mereka salah, tak apa. Tak apa. Kita pun tidak kata Ustaz Abid ini maksum, tak pernah lagi daripada kesilapan. Dan kita pun tidak menolak. Betul, banyak ustaz-ustaz dan sebagainya yang sebelum-sebelum ni yang terlibat dengan sex grooming. Dan terlalu banyak sahabat-sahabat kita pun sama yang pendakwah juga tapi terlibat dengan perkara-perkara yang sebegitu. Cuma salah ataupun tidak, dia kita kena faham. Tertuduh, dituduh dan dia tu bersalah. Sekarang ini Ustaz Abid dituduh. Jadi tidak perlu kita nak buat satu link begini-gini, nak cerita gini-gini, dajal kecil dan sebagainya. Itu yang saya jadi macam kesal dan membuatkan saya nak buka live. Itu. Tak apa, tak masalah kan, tak masalah. Cuma saya cakap tadi, macam saya cakap tadi, itulah kita kena apa. Ini memang isu yang sensitif. Jadi kita cuba sangkut lagi Macam saya, kita ni tidak menyalahkan mana-mana pihak. Macam kata Ustaz Akmal, betul. Kita pun tidak membantah apa yang bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak sana. Tapi biarlah bukti-bukti itu dikeluarkan dan diberikan statement itu kepada pihak polis. Kenapa perlu kita buat satu Telegram? Kenapa perlu kita buat satu grup Facebook untuk letak bukti dekat dalam Facebook dan sebagainya? Serahkan kepada mereka yang betul-betul sepatutnya memang perlu diserahkan. Tak perlu kita nak menyebar fitnah sebesar-besarnya. Letak dekat Telegram, Facebook dan sebagainya. Bukan itu cara dia yang sepatutnya. Sepatutnya bila masalah dah melibatkan polis tengah ambil statement, kita serahkan kepada pihak polis. Tak payah kita nak jadi batu api. Saya pun tidak mengatakan yang Ustaz Abid ini seorang yang betul dan sebagainya. Tidak. Jangan cepat kita menunding. Jangan cepat kita menuduh. Ada bukti, serahkan kepada pihak polis. Ada bukti, serahkan kepada pihak polis. Tak perlu kita nak menyebarkan bukti pada orang awam. Kalau bukti itu dapat pada kita pun, kalau kata benda itu ada betul, kita serahkan pada pihak polis. Tak payah kita nak jadi batu api, nak buat satu grup yang menyebar-nyebar fitnah. Tak payah. Itu aja lah yang saya nak cakap. Bukan kita marah. Sebab apa? Kita pun ada pertimbangan kita. Kita pun ada pertimbangan kita. Yang salah tetap salah, yang betul tetap betul. Cuma
beliau belum disabitkan dengan kesalahan itu. Nah, beliau belum disabitkan dengan kesalahan itu. Jadi kita menghormati pihak berkuasa, kita menghormati pihak undang-undang. Nah, biar Ustaz Ebit untuk membela. Yang ada bukti, biar bagi bukti. Bagi pada pihak yang sepatutnya. Jangan kita buat satu grup menambah kebencian. Kita mengajak orang membenci pada Ustaz Ebit buat apa? Nah, dia buat grup di Facebook dan sebagainya, buat video dan sebagainya. Dia buat untuk apa tu? Tak lain tak bukan supaya orang benci dengan Ustaz Ebit. Kenapa nak buat benda yang macam tu? Itu yang persoalannya sekarang. Nah, adapun saya emosi. Saya emosi sebab perkataan-perkataan yang dikeluarkan daripada mereka-mereka ini adalah perkataan yang tak sepatutnya mereka keluarkan. Nah, tak perlu nak macam tu, tak perlu nak macam tu. Nah, kita ini ada undang-undang, kita serahkan kepada undang-undang. Kita serahkan kepada mereka yang sepatutnya. Tak payah kita nak buat grup gini-gini, nak menyebarkan, nak buatkan orang benci pada diri dia. Kita nak orang ikut kita, burukkan orang lain. Tak perlu benda dia macam tu. Tak perlu. Tadi abang kandung kamu ke? Abang kandung saya. Minta maaf putus tadi. Tak apa, tak apa. Tak apa. Saya sebenarnya tak ada masalah tau. Kita berbeza ni tak ada masalah tau sebenarnya. Sebab tu lain. Cuba dia lagi sekali. Ustaz. Lain Ustaz. Jam sikit. Maaf tanya. Ni tadi abang kandung. Betul abang kandung saya. Korang ni satu rumah ke? Kenapa visi lain? Tak. Abang saya dah ada Wan. Dia ada Zauja. Jadi dekat rumah dia. Lain tempat Bang Ustaz Akmal tinggal lain lelaki duduk kat lain. Betul. Lain tempat. Bukan sama pun. Saya ni dah live berapa jam? Dah berapa jam saya live? Tadi yang tanya saya kasturi ni. Ni kasturi Kijang. Putus lagi BC-nya. Aduh. Kalau Ustaz Akmal ada boleh BC balik. Request. Teruskan Zaki. Ya itulah. Kita ini macam yang saya kata lah. Banyak kali saya ulang. Salah ataupun tidak Ustaz Ebit, kita serahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa. Adapun mereka-mereka nak bagi bukti ke dekat balai polis. Dua sebab Ki. Satu, orang yang menyebarkan tu nak menyalahkan dan memburuk-burukkan Ustaz Ebit Liu. Yang kedua, nak populariti. Mungkin 1 jam 15 minit. Saya ada lagi dalam 30 minit dah. Putusan rimba. Terbaik ahli syurga. Alamak. Ni kita punya sahabat. Putusan rimba. Kita bukan nak menyalahkan kan. Kita doa je lah supaya Allah Ta'ala tunjukkan mana yang hak, mana yang batil. Kita tunjukkan mana yang biar Allah Ta'ala yang tunjukkan. Tak payah kita. Ada pun bukti-bukti tu tak payah post dekat Facebook bang. Tak payah post dekat Telegram group, tak payah. Ada bukti bagi kat pihak polis.